Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan di alam maya. Teman-teman sekalian, saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar Rubidin bersama pasangannya, orang pertama yang muncul, Saudara Mizi Aziz, Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Man JB berakhir derita. Wah, dah 3 pula Man. Waalaikumsalam Bi. Syarifuddin Syahari. Okey Man Adli Deli, Badrin Abu Bakar, Zazas Syukur Jamil, Ibrahim Cik Muda, Saudara Angah Faiz, Yahya Ibrahim Mamatib, Detman, Hafazah Abu Bakar, Fazil Yuk, Saudara Ambasi, Nur Azwa, Ujang Men dari Temeloh Ujang, Saudara Mak Rashid, Mak Zain, Saudara Rafi Hussein, Saudara Puan Halimah Hashim, Putra Syahrul, Roslan Sani, Markim Kama Ismail, Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabarku? Semoga sihat orang semua petani, Ruslan Muluk, Muhammad Fuad, Saudara Ismail Abdul Rashid, Saudara Pok Cham, Baharudin, Saudara Zamri Serai, Mat Asro dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Kerana kalau nak tunggu semua nanti, jawabnya nanti kita sampai tengah malam pun tak selesai lagi, saudara. Izinkan saya memberi pencerahan kedudukan hari ini. Hari ini tanggal 7 April 2021, 6 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan, insya-Allah. Sama kita berdoa agar kita dipertemukan dengan Ramadan, bulan yang paling mulia, saudara. Anggrek Rimba, hari ini kes baru ada penurunan. Semalam 1,300, hari ini 1,139. Jumlah keseluruhan 354,468 dan 4 kematian hari ini. Jumlah keseluruhan kematian terkumpul 1,304. Sabah susut begitu ketara, 2 angka. Semalam 112, hari ini 60. Labuan cuma 1. Sarawak, ini Sarawak ni berhati-hati saudara, sebab dia masih lagi angkanya agak tinggi, 332, walaupun semalam 385. Tapi saya melihatkan graf ataupun dia punya gelombang di Sarawak ini masih tidak begitu menyenangkan. Bersama-samalah kita berdoa agar warga Sarawak segera dapat menyelesaikan permasalahan jangkitan COVID-19, dan pada warga di Sarawak saya minta kalau boleh ikutlah peraturan yang dinasihatkan oleh bagi pihak Kementerian Kesihatan, jaga kebersihan, jaga penjarakan sosial dan sebagainya. Di Kedah, alhamdulillah masih lagi 2 angka tapi meningkat. Semalam 27, hari 35. Di Pulau Pinang, cek, alhamdulillah semalam 110, hari ini 2 angka iaitu 93. Di Perak, alhamdulillah 61, hari ini 24. Gitulah mereka, jangan naik sangat. Di Selangor ada peningkatan. Semalam 242, hari ini 294. Di Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan turun, semalam 87, hari ini 84. Di Putrajaya, alhamdulillah tiada jangkitan sifar, tapi Negeri Sembilan ada peningkatan, walaupun 2 angka, tapi semalam 14, hari ini 30. Begitu juga di Melaka, semalam single digit, hari ini naik balik. Semalam 7, hari ini 13. Di Johor ada peningkatan balik, daripada 98 dia naik balik 102. Berhati-hati warga Johor. Di Pahang 2 angka tapi peningkatannya daripada 11, hari ini 23. Di Terengganu juga ada peningkatan walaupun 2 angka, semalam 9, hari ini 10. Di Kelantan alhamdulillah turun, semalam 126, grow juga kita, tapi hari ini dia turun 38, 2 angka. Dan warga Perlis masih lagi mengekalkan rentaknya dengan sifar COVID-19. Bagaimanapun, sesuatu yang agak merunsingkan saya apabila membaca laporan media The Coverage. Ia melaporkan kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan. Dia menyatakan bahawa sejumlah 25,700 orang warga kita yang mengambil vaksin dilaporkan mengalami sedikit alahan. Ada yang muntah, ada yang bengkak muka, ada yang sakit tempat injection dan sebagainya.
Bagaimanapun kita mengharapkan tiadalah penyakit yang lain daripada itu. Tapi adalah yang sesak napas. Bagaimanapun kesemua mereka sedang berada dalam pengawasan pihak hospital kerana mereka dimasukkan dalam hospital. Yakinlah bahawa Kementerian Kesihatan sedang berusaha untuk memberi rawatan kepada mereka. Cuma kita seramlah bila kalau kerana, sebab itu saya katakan bahawa kesan vaksin ini juga ada kesan alahan, kesan sampingan. Terima kasih ya saudara Faizal Yusof, putih bersih. Hati kita kena bersih ya saudara Fauzi Taib. Itu tentang kedudukan COVID-19. Di bagaimanapun dengan e-commerce, jangan lupa ya saudara Puan Rusni Korongot ya. E-commerce berhubunglah dengan Azhar 011-330-41241 untuk mengiklankan produk saudara. Saya tak ada masalah, saya boleh beri pencerahan. Dan bila berhubung dengan Azhar, jangan lupa rendang tok dan juga baulu berdal, penghasilan ibunya. Saya dah kata semalam, saudara bolehlah buka meja untuk berniaga, menjadi ejen kepada Azhar untuk rendang tok ataupun baulu berdal di kawasan pekan-pekan sehari atau pekan pasar Ramadan. Sediakan meja, dapatkan kelulusan daripada Majlis Bandaran, dah ada produk untuk dijual. Tak perlu nak dipikir-fikirkan sangat. Begitu juga boleh berhubung dengan 017-711-4300 Siti Fareha. Siti Fareha, jangan lupa dendeng manis. Saudara juga boleh menjadi ejen di kawasan saudara. Cepat berhubung beliau sebelum orang lain. Jadi saya nyatakan kepada mereka, jangan satu tempat duduk 3 orang. Kalau boleh satu negeri itu 3-4 orang cukuplah. Yang lain itu mereka boleh berhubung sama mereka. Jadi pengantaran kalau banyak, mudah sikit, murah, dan carilah rezeki bersama-sama. Bagi saya beri pencerahan ini untuk saudara ya. Dan begitu juga dengan buah-buahan segar, saudara Syauqi, kalau saudara memerlukan buah kurma yang harganya murah daripada pasaran, jenis kurma ajwa, iaitu satu untuk buka puasa. Ajwa ialah kegemaran Rasulullah SAW. Begitu juga kurma Safawi, Mariami ataupun Mekjol. Mekjol ni memang mengenyangkan. Ini Mekjol ni bukan penghasilan daripada mereka ya, Mekjol daripada Palestin. Buah tin, aprikot kering serta kismis. Selamat saudara untuk persiapan menghadapi Ramadan. Dan sebagai persiapan menghadapi Ramadan juga, jangan lupa ini produk sahabat kita saudara Zul daripada Jamu Kemaman. Ya, saudara Zul boleh hubungi 019-917-0449 019-917-0449 kerana hari ini saya nak beri pencerahan tentang jus mengkudu plus delima. Ini produk ini diusahakan saudara Zul sejak daripada tahun 1968 ya. Ramuannya adalah ekstrak mengkudu asli, ekstrak delima, dan minum 2 sudu saja sehari untuk merendahkan tekanan darah, melancarkan perjalanan darah, melegakan sistem pernafasan, membantu menghidupkan sel darah baru, membantu masalah pengadaman, meningkatkan sistem imunisasi badan, mengawal kandungan gula dalam darah, membantu menyuburkan pertumbuhan rambut, membantu menghancurkan lemak dalam badan, meredakan masalah buah pinggang, meningkatkan kesegaran. Ini bukan ubat ya saudara, ini adalah makanan yang kita ambil untuk makanan tambahan untuk melegakan masalah jantung, melambatkan masalah penuaan. Ini penting. Melegakan masalah resdung, melegakan masalah angin dalam badan, membantu menyuburkan benih lelaki dan membantu menambah pulih sistem organ tubuh. Bolehlah berhubung dengan saudara Zul di toko Jamu Kemaman. Dia dekat bangunan MPK di Jalan Sulaiman di Kemaman, Terengganu. Saudara berhubung dengan beliau, saudara Zul 019-917-0449. So habis e-commerce sekarang ni, kita masuk pula salam moratorium impian kumpulan wang simpanan bekerja. Saya tak tahu, belum ada lagi perkabarannya. Ramadan sudah hampir. Cuma saya ingin mewawarkan bahawa belanja tanpa had negara akan bankrupt. Kerana bila kita berbelanja tidak mengikut perlembagaan, maka tentulah negara akan berada dalam kesukaran. Sebab kita menuntut, sekarang itulah kita menuntut agar Ehsan Durian Maulaya Tuanku Yang Tuan Agong mengizinkan agar Parlimen dapat bersidang supaya setiap perbelanjaan itu dapat dibahaskan. Jika tidak, di bawah ordinan darurat ini, mereka yang berkuasa boleh berbelanja sesuka hati. Jumlahnya tak tahu.
Dia pun tidak answerable, tidak akan menjawab pada sesiapa, tidak ada imbangan. Yang kita khawatir nanti terus berhutang, kita hutang, akhirnya negara kita jadi macam Kemboja. Negara Kemboja ataupun Kemboja ini dulu zaman Norodom Sihanouk. Waktu Norodom Sihanouk jadi Perdana Menterinya, dia berhutang, akhirnya berlaku pergolakan dalam negara tersebut. Sehingga hari ini masih lagi tak dapat diatasi masalah ekonomi, rakyat terus bermasalah. Rahim M, bos mana ni dia? Sabar. Ya saudara, tajuk perbincangan kita malam ini mudah saja. Halo. Sebab hari ini banyak orang nak bertanya, banyak orang nak bercakap. Biar saya cerita. Tajuk malam ini adalah halo. Tapi sebelum saya memberi pencerahan tajuk ini, pertama sekali share dan like supaya ramai teman-teman dapat mendengar pencerahan saya. Ya. Kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Di air tawar hidup keli dari hulu pinggiran desa. Tawar menawar menjual beli jadi penghulu politik semasa. Jadi Pak Nazir mengkritik tentang orang politik ni, tawar menawar jual beli, lompat melompat lah tu. Hello, is it me you are thinking for? Hai. Pokok sawa tanaman desa sama jambu pokok turi. Jangan bawa ular berbisa masuk ke lambu mematuk diri. Ini yang disantumkan oleh Pak Nazir. Dan ini juga yang saya selalu menyatakan. Jangan diundang ular berbisa masuk ke lambu. Kita yang kena patuk. Tapi sekarang ni memang habis dah raban tebing kata orang Perak. Saya juga ini terdapat 3 rangkap pantun Saudara Jamil ni. Dia sebenarnya dia geram. Dia hantar pantun. Saudara Jamil Idris, dia kata masak kanji janganlah pekat. Sebab dah dekat nak raya ni, ada bulan puasa. Beras dibeli di kedai nyonya. Terlerai janji dalam muafakat, tinggal kenangan waktu bersama. Jadi beliau menzahirkan kekecewaannya sebab saya beri pencerahan semalam bahawa besar kemungkinan muafakat nasional dalam keadaan yang terkuntang-kanting. Cantik sungguh si tudung saji, buah tangan orang Melaka. Jangan percaya kepada janji, kerana janji bohong belaka. Mereka boleh berjanji itu saja, tapi akhirnya semua janji itu bohong. Penat sudah beras kutampi, sudah kutampi berdedak juga. Saban malam di ulit mimpi, akhirnya kita terpisah juga. Ini beliau menyindir pimpinan yang seharusnya menyantuni muafakat nasional. Akhirnya tak ke mana pun. Saya tak tahulah Saudara Rahman, dia kata kat siapa saya tak tahu, dia menyindir pada semua orang lah. Janji belaka. Bagaimanapun saudara, saya masih memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube. Anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis. Segala komen anda adalah hak dan tanggungjawab anda. Dan saya sekali lagi ingin menyatakan kalau boleh, berbicaralah dengan bahasa yang baik. Saudara nak menyindir pun sindir lah. Orang Perak kata nak sindir pun sindir lah. Tak ada masalah pada saya. Sebab kena ingat saya tidak memihak mana-mana. Kalau saudara dengar betul-betul penjelasan saya saban malam, saya tidak terikat dengan mana-mana. Cuma pertama-tama sekali saya akan mempertahankan parti UMNO. Sebab saya warga UMNO. Jangan pula saudara nak marah. Kalau saudara orang parti PBN, saya tidak pun menyerang PBN dan sebagainya. Tetapi saya menceritakan keadaan yang benar. Jadi bila saya menceritakan kebenaran ini, jangan saudara marah. Saya tidak memuja mana pemimpin. Sebab itu kadang-kadang saudara kata UMNO tu begini, saya marah. Tapi kalau pemimpin UMNO, biasa. Sebab tidak ada manusia yang maksud selepas baginda Rasulullah SAW. Jadi ini kena jelas saudara ya. Jadi kalau saudara nak berhujah, silakan. Jangan mencarut, jangan maki hamun. Saya pun tak bersetuju benda-benda gitu. Macam saya membicarakan soal apa yang berlaku dalam PAS. Yang saya kritik ada 1, 2, 3 orang dalam pimpinan tinggi PAS. Bukan semua keseluruhan Persih, tidak. Saya katakan dalam pimpinan PAS ni ada juga menerima nasib macam mana UMNO yang mengundang ular berbisa masuk dalam kelambu. PAS juga tunggu masa juga akan dipatuk. Sebab mereka yang sekarang ni berada dalam bersahabat dengan PAS dengan begitu baik sebab mereka nak menempik atas PAS. Ini jangan dinafikan. Kadang-kadang saudara cuba nak menafikan realitinya. Pimpinan dalam PBM hari ini sebab merasakan mereka bergayut dengan PAS. Sebab hendak dengan bersama UMNO takkan boleh.
Sebab UMNO dah memutuskan. Dan itu memang daripada dulu lagi jelas kita nyatakan. Dan bila mereka merasakan tak dapat dengan UMNO, mereka berusaha dengan PAS. Sebab itu mereka berusaha untuk memecahkan Ikatan Muafakat Nasional. Saudara. Jadi saudara harus bertanggungjawab pada tulisan dan kenyataan-kenyataan saudara buat. Kita boleh berhujah, tak ada masalah. Politik banyak menipu urusan rakyat. Memang biasa, sebab itu saya mengatakan. Berkali-kali saya katakan, politik is the art of deceiving. Banyak orang mengatakan kepada saya, politik ni game of impossible. Politik ni adalah sesuatu benda yang menjadikan yang tidak ada boleh ada. No, politik itu adalah seni percaturan minda. Siapa yang nak masuk dalam politik kena bersedia untuk menghadapi. Tapi yang kita tidak sesuai bagi kita, warga bangsa Cinta Damai, kita tak sukalah maki hamun, caci mencaci. Jadi ini yang saya memberi pencerahan saya. Jadi saudara kena ingat, kena jelas ya. Sabar lu, saudara Muhammad Helmi, tentang rakaman saya akan bagi pencerahan, tak ada masalah pada saya. Sebab sekarang ini yang paling penting pada saya adalah tentang kehidupan rakyat. Ini lebih utama bagi saya soal politik. Rakyat pun dah bosan dengan politik ni. Tapi rakyat merasakan macam mana untung nasib kami. Kalian ahli politik, kalian jadi menteri, kalian jadi ahli parlimen, kalian memimpin parti. Ada yang parti UMNO, ada parti PAS, ada parti PBM, ada parti keadilan, ada parti DAP. Apakah anda tidak menyantuni kehidupan rakyat? Yang kita selalu menyatakanlah kehidupan rakyat, the most important. Life rakyat ni perlu diteruskan. Takkan nak biarkan rakyat terkujur mati. Ini keadaannya yang saya selalu katakan. Dan apabila parlimen tergantung, tidak lagi boleh diadakan persidangan, maka pimpinan negara boleh buat apa sajalah di dalam situasi darurat ini. Dan telah pun diluluskan pula penggunaan wang. Ini paling penting. Wang daripada kantong negara boleh dipakai ikut suka dia lah. Sebab telah pun diluluskan. Dalam ini orang siapa tak boleh bersuara. Sebab itu kita merasakan yang terbaik kalau boleh adakah persidangan parlimen supaya ada imbang. Supaya kita dapat tahu. Dan kedua paling penting, supaya rakyat punya nasib, perjuangan rakyat ini dapat diteruskan. Jika tidak hari ini, macam mana kata Datuk Azlina, parlimen dimandulkan. Yang saya tak fikir soal siapa, kita tak ambil kisah pun. Sebab itu, waktu UMNO bersetuju untuk melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, kita tak ada masalah pun. Ada siapa mereka? Tak ada. Tapi bila Tan Sri Muhyiddin mengumumkan ada bantuan untuk Maklimah, Mak Kia, Pak Saleh dan macam-macam, kita pun gembira. Maka beliau diberi gelaran sebagai ayah. Tetapi bila dilihat, panas tidak sampai ke petang. Akhirnya hujan di tengah hari. Tak sampai ke mana. Saya dah tegur, bukan saya tak tegur. Walaupun beliau daripada parti PBM, saya dah tegur, saya kata pastikan bahawa sistem penyampaian itu sampai agar rakyat dapat menerima. Tapi, suara kita begini sajalah. Kemudian saya menyonsong kerana permasalahan rakyat kata kalau dalam keadaan begitu, bolehkah rakyat mengeluarkan wang daripada simpanan wang pekerja? Tapi akhirnya rakyat dikecewakan. Pada awalnya bagi sudah moratorium, tak ada masalah. Kita menyokong. Legalah untuk rakyat. Kita puji. Jadi jangan harap untuk saya ini nak caci orang, nak maki orang. Sembrono tidak. Kalau tak betul, saya akan songsong. Itu pendirian saya. Saya bukan tapi jangan usik parti saya. Kerana saya pun tak suka usik parti orang. Siang tadi saya berkesempatan berbual dengan saudara Zamil Ibrahim dari Kedah. Memanglah cara dia garang. Saya tidak begitu. 5-6 kali saya urut belakang dia. Jangan, saya kata. Sebab dia memang macam ada personal. Bukan personal non grata, ada personal, ada perasaannya. Tidak begitu senang dengan satu dua pemimpin. Saya kata sabarlah, saya kata. Bukan itu caranya, saya kata. Bagi kita songsong apa masalah. Sebab saya bertanya macam mana kehidupan petani di Kedah. Sampai ke bajanya, sampai ke dia punya benih-benihnya, bagaimana harga padi dan sebagainya, bagaimana kehidupan rakyat, harga barangan di Kedah, macam mana. Itu yang persoalan. Kemudian bila bercakap soal politik, bagaimana kedudukan sekarang, dia kata menteri besar dia begini, keadaannya begini. Ya, kalau tak betul, kita tak betul lah, saya kata. Tapi kalau betul, kena puji. Cuma saya kata menteri besar Kedah sekarang ni, dia terkenal sebab mengatakan di bawah bumi Kedah itu terdapat 4 triliun. Produk, kita tak tahu apa dia. Jadi saya pun tahu je lah. Jadi bagi saya apa-apa pun dari segi politik tak semestinya kita berbalah. Apa yang ada masalahnya nak berbalah-balah orang, nak bergaduh sampai membunuh-bunuh. Itu bukan cara kita. Itu pergi ke negara Afrika lah.
Kalau negara Afrika, di Arab, berlaku lah tembak-menembak semua. Kita warga cita damai. Kita dalam percaturan politik kita, the art of deceiving. Anda berusaha, saya berusaha untuk memberi pencerahan dan juga kalau lah ada mereka boleh untuk bersama dengan UMNO. Itu saja. Kalau mereka memilih tidak bersama UMNO, kita tak nak marah. Kita kena terus meneruskan perjuangan. Sebab bagi saya, UMNO ini tidak bersalah. Yang bersalah pemimpin. Teruslah, saya bukan pernah saya katakan pemimpin UMNO tak bersalah. Dia bukan maksum. Saudara, ya. Jadi saya memegang tentang saya nak menyantum kehidupan rakyat. Kerana saat ini barang masih mahal lagi. Ni 6 hari nak puasa ni. Apa menteri-menteri duk buat? Jadi saya menyokong menteri tu, sokonglah. Tapi bila saya song-song, tujuan tidak lain tak bukan untuk rakyat. Bukan semata-mata dari segi politik, tidak. Yang saya song-song pula tu bukannya menteri-menteri daripada parti yang lain. Adalah macam Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan pengguna. Saya song-song juga menteri perindustrian dan perdagangan luar negara, Azmin Ali. Itu pun tak banyak saya tolong. Tapi yang saya marah adalah warga UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO yang berada dalam kabinet. Kenapa tak menyuarakan suara rakyat? Kenapa tak meneruskan perjuangan rakyat? Sebab UMNO ini dengan rakyat. Itu yang saya song-song sampai malam. Saya memberi peringatan. Saya nak marah-marah. Tadi saya pergi pejabat UMNO, berjumpa juga dengan satu orang yang bergelar menteri. Dia jumpa saya, dia kata banyak sangat you bantai kita orang ni. Saya kata saya tak bantai. Saya menyuarakan. Inilah harapan rakyat untuk melihat menteri UMNO bersuara. Untuk melihat menteri UMNO memperjuangkan nasib rakyat. Siapa yang begat? Fitnah terlalu banyak. Bila masa saya beri fitnah? Tak ada. Saya tak akan mewujudkan fitnah. Apa yang saya nyatakan ialah kebenaran. Sebab kita melihat keadaan sekarang ni, rakyat susah. Bila rakyat susah, menteri ada di sana. Jadi kita tanya kenapa? Dan kalau dia jawab, okey. Dia kata memanglah dalam keadaan begini susah nak buat. Okey, kita terima. Tetapi bagaimanapun, what have you done? Macam bila saya kata dengan 3 malam lepas, saya song-song Menteri Luar Negara, Datuk Seri Syamuddin. Orang ke UMNO. Kononnya nak bertanding presiden. Saya tak ada masalah dia nak bertanding pun. Dulu pun dia bertanding ketua pemuda, dia biasa jadi ketua pemuda UMNO Malaysia, dia biasa jadi naib presiden UMNO. Tetapi bila dia menjadi luar, berada di negara China, bila dia kata Big Brother, tentulah benda ini menjadi satu dunia. Kita rasa malu, kita pun terkejut. Jadi saya tuntut supaya beliau memohon maaf pada rakyat. Sejak bila pula kita ni duduk di bawah kerajaan negara China? Itu yang menjadi permasalahan saya. Bila saya song-song, jangan nak marah. Begitu juga bila saya kata tentang Azmin Ali, sebab kita punya produk kita di Amerika, Top Glove, tersadai. Tersadai di Amerika, saudara. Ini produk negara kita. Walaupun yang memiliki syarikat itu bukan Melayu. Tak kisahlah, tetapi ini produk negara, penghasilan negara. Jadi beliau sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa, Menteri Industri dan Perdagangan Antarabangsa, MITI, patutnya tanyalah pegawai-pegawai dia. Kedutaan ada pegawai-pegawai MITI di seluruh dunia. Jadi kalau tak dapat laporan, dia sendiri pergilah. Jangan hanya memikirkan soal politik dalam negara. Nak masa kamu menjadi menteri, laksanakan tugas rakyat akan sayang. Tapi tidak disantuni. Kita bukan tak kata tak santuni itu, tetapi seolah-olah tidak disantuni. Tidak ada penyelesaian. Sebab tuduhan Amerika terhadap Malaysia teruk. Sebab dia kata kita mengambil pekerja-pekerja sebagai buruh paksa. Jadi itu yang saya song-song. Saudara jangan marah bila saya beri pencerahan. Sampai malam saya beri pencerahan. Tidak lain tidak bukan untuk rakyat, warga net, teman-teman saya dapat faham. Oh, ini keadaannya. Bukan supaya anda tidak boleh dibohongi oleh mereka bernama pemimpin. Sebab pemimpin memang selalu pemimpin berbohong dengan rakyat, orang bawahan. Rakyat pun terlopong. Bila masuk undi, pangkah. Akhirnya rakyat ditipu lagi. Takkanlah siap-siap masa ditipu. Kerana kita ingat, saya cantik juga kata ini. Tidaklah berbahaya jika sebuah kapal berada di atas air. Kapal ni saudara, berada di atas air tak bahaya. Tetapi ia amat berbahaya jika air berada dalam kapal. Jadi kita lihat ini bahasa alam, imbalan-imbalannya yang kita lihat. Kalau kapal tak air tak ada bahaya saudara. Tapi bila air ada dalam kapal itu berbahaya. Kerana keberadaan seorang mukmin di dunia bukanlah sebuah masalah. Tapi yang menjadi masalah jika di dunia berada dalam hati seorang mukmin. Dia berada di atas dunia tak ada masalah. Tapi kalau dia merasakan dunia ini adalah mati dia, hidup dia, mati dia, kalau tak mau cerita pasal mati lah.
Hidup aja. Maka dia melakukan apa saja untuk mencari kekayaan, mencari pangkat dan darjat. Ini permasalahannya. Jadi sebab itu saya melihat sekarang ni, saya dah cakap berkali-kali bahawa untuk nasib Barisan Nasional sudah berada dalam tumbang ambing. Kerana Presiden MIC SA Bikini Suaran sudah pun mencabar Ahli Majlis Tinggi UMNO Datuk Dr. Fuad Zakasi dengan menyoal, dia kata tanyalah Presiden anda Datuk Ahmad Zaidi, Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi. Dia kata mula tentang surat Abdul Rahman Putra, kapal bocor pun bahaya juga. Betul, saya setuju masalah. Itu betul. Kalau kapal bocor pun bahaya juga bagi baterai itu. Tapi bagi orang yang melihat, dia tak ada rasa apa-apa pun. Tapi orang yang berada dalam kapal itu terlaksa bahayanya. Berusahalah untuk segera menampal kebocoran itu. Berusahalah. Kalau kamu tak berusaha, tunggu masalah untuk ni. Ini keadaannya. Jadi bagi saya soal apa ini. Dan saya hairannya, keheranan saya sebab orang kita ni suka tengok orang bergaduh. Suka tengok pergaduhan. Itu yang P. Ramlee dah buat. Malam semalam saya dah cakap. P. Ramlee dah buat filem. Itu dalam filem Doremi. Dia pergi tempat dia kerja apa semua tu, dia acukan dan sebagainya. Jadi masa nak marah nak tumbuklah P. Ramlee ni dengan air tompel. Tapi mereka tidak lagi beradu tenaga waktu itu. Orang lain yang ambil kertas, ini bapak kamu, ini bapak kamu. Pijak. Lelah kali P. Ramlee ni sedar, orang ni nak belajar aku. Orang yang buat itu dibalunnya. Itu keadaannya. Tapi kita tidak mahu mengambil pengajaran daripada apa yang dipertontonkan oleh Allahyarham P. Ramlee melalui sindiran-sindiran dalam filemnya. Ya, saudara? Jadi begitu juga dengan MIC. Bagi saya, memang MIC sejak dari awal lagi sudah memperlihatkan bahawa mereka sudah tidak begitu kesetiaan pada dalam Barisan Nasional. Diragui. Kerana apabila diwujudkan Perikatan Nasional, sebuah parti Perikatan Nasional ditubuhkan, maka ini dia awal-awal menjadi ahli situ. Cuma kita tak tanya, kamu nak jadi ahli mana? Tak ke mana boleh sebelah kaki kanan berada dengan Perikatan Nasional, sebelah kiri berada dengan Barisan Nasional. Dan akhirnya dia tarik diri menyertai Barisan Nasional. Tapi kita tahu. Dan saya nak bagi tahu kadang-kadang MIC ni rasa-rasa gempa je lebih. Kita tak mahu mengecilkan mereka. Realitinya pada setiap pilihan raya selama 63 tahun. Salah Osman, sabar saudara. Selama 63 tahun. Okey. Sejak merdeka, UMNO memikul MIC untuk dimenangkan. Malahan di peringkat akar umbi UMNO kadang-kadang berbalah sama sendiri. Di peringkat bahagian, di peringkat parlimen, kerana seolah dipaksa menerima keadaan kehadiran MIC sebagai calon. Sedangkan mereka tidak pun mempunyai majoriti kaumnya. Bagaimanapun UMNO terus menyantuni, tak apalah sebab ini yang diasaskan. Waktu kita nak mencapai kemerdekaan, inilah permintaan daripada British. British kata, aku boleh memberi kemerdekaan kepada Melaya. Waktu itu Melaya saya, bukan Malaysia. British kata, sebab waktu itu UMNO marah sangat, kita menentang Melayu Union. Kalau kita tak mahu lagi, masih lagi ada tangan-tangan daripada London itu yang menguasai bumi kita ini. Kita nak merdeka sepenuhnya. Walaupun kita tak menggunakan bambu runcing sebagaimana di Indonesia. Di Indonesia mereka menggunakan bambu runcing. Mereka bertempur. Kita tidak. Kita menyantuni sebab kita warga cinta damai. Jadi British mengatakan, kamu kena santunlah ada dua bangsa lagi ni, iaitu kaum keturunan India. Sebab semua ini British juga yang bawa mereka datang daripada negara India dan bekerja di ladang-ladang. Dan kita hari ini kena terima hakikat bahawa mereka juga lahir di sini. Okey, semua generasi mereka tak ramai. Jadi Tengku Abdul Rahman mewujudkan MIC. Begitu juga dengan warga Cina. Tapi warga Cina ni banyak. Selain daripada wujudnya MCA, kita dulu ada juga penentangnya macam Chempeng. Dia memimpin pula golongan kiri, berang kiri komunis. Gerila, kita menentang habis-habisan. Ramai juga warga kita yang terkorban. Arwah almarhum Datuk saya juga menjadi mangsa pembunuhan kejam oleh komunis. Sebab itu saya tak boleh menerima sebarang elemen yang mahu mendekatkan diri kita dengan komunis. Kemudian kita ada juga Parti Gerakan. Daripada asalnya dulu adalah parti daripada parti Labour Party, parti lemcak ayam, parti Puruh. Kemudian kita ada juga satu lagi parti DAP. So banyak.
Parti-parti di sini mewakili kaum Cina sebab jumlah penduduknya lebih ramai daripada India. Dan kita ada pula dulu ada UMNO dengan PAS. Dua-dua pertubuhan yang terbesar untuk menyantuni warga yang paling ramai di Indonesia ini. 70% warga negara kita adalah Melayu Islam. Jadi bila PAS tidak bersetuju dengan cadangan mereka untuk menjadikan negara ini Islam dan sebagainya, maka mereka keluar mendubuhkan parti PAS. Begitu juga dengan Allahyarham almarhum Datuk On. Walaupun beliau adalah merupakan the founder ataupun orang yang menjadi presiden UMNO pertama. Tapi kerana tak setuju untuk menubuhkan menerima warga bukan Melayu menyertai UMNO, maka dia menubuhkan parti negara. Begitu juga sekarang ini ada Parti Keadilan PKR yang dipimpin oleh Datuk Anwar Ibrahim. Cuma saya selalu mengatakan, saya bercakap yang benar, saya nak marah-marah lah. Matlamat perjuangan PKR waktu dia ditubuhkan adalah untuk reformasi, kerana merasakan tiada keadilan diberikan kepada Datuk Anwar Ibrahim. Itu isunya. Kemudian kita ada pula lagi parti apa? Parti PBN, Parti Peribumi Bersatu, yang diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin. Yang ini Parti Peribumi Bersatu ni dia tak peduli janji dia nak ambil kuasa. Cuma yang kita tak seronok, tak senang hati dengan PBN sebab dia nak telan UMNO, dia nak bunuh UMNO. Ini berdasarkan kepada ucapan-ucapan yang dilafazkan oleh pimpinan BBM. Tan Sri Muhyiddin tu cakap UMNO ni dah parti dah kelongkang. Ya tentulah kita rasa tersinggung, tentulah kita rasa kecil hati. Kenapa kamu kata parti kami parti kelongkang? Tak ada ke ayat lain nak digunakan? UMNO ni parti perompak, UMNO ni parti penyamun. Tentulah kita marah sebab kita bukan perompak, kita bukan penyamun. Soal pemimpin lain. Itu soal lain. Jadi jangan tuduh UMNO parti perompak, UMNO mencuri, UMNO lanon, UMNO nak kelongkang. Sampai tak ada nilai langsung UMNO ini. Sedangkan UMNO juga menjadikan mereka Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Saya bila dia menyatakan kenyataan begitu, saya dalam hati saya kata, apa hal ni Tun Dr. Mahathir? Anda 22 tahun menjadi Perdana Menteri. Just because of UMNO. Tanpa UMNO boleh anda jadi Perdana Menteri. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin. Menjadi Timbalan Perdana Menteri, menjadi Menteri Besar Johor atas tiket UMNO. Bila anda keluar dah maki hamun UMNO. Ini tak betul. Dan sekarang ni pun beliau menjadi Perdana Menteri pun kerana bantuan daripada UMNO. Kalau UMNO withdraw the support, maka anda tidak akan jadi Perdana Menteri. Ini realiti, terimalah hakikat. Masalahnya anda tidak mahu menerima hakikat. Bila tak mahu terima hakikat, mula mewujudkan kepelbagaian naratif dalam politik. Ini masalah yang saya lihat sebenarnya. UMNO tetap begitu. Pemimpin datang dan pemimpin pergi. Saya tidaklah tertakluk pada satu orang saja. Walaupun saya baik dengan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, saya baik juga dengan Yang Berhormat Datuk Razali Hamzah. Saya baik juga Datuk Ahmad Hassan. Tak ada masalah. Saya baik juga dengan Datuk Isyamuddin. Pegawai dulu, kawan rapat saya. Kami makan tengah hari, bercerita, berborak. Cuma saya tak rapatlah dengan orang macam Khairi Jamaluddin. Sebab saya merasakan the beginning of the fall. Bermulanya kejatuhan UMNO Barisan Nasional ini adalah waktu Tun Abdul Hamid Dawi mengambil Khairi Jamaluddin menjadi dia punya pegawainya dan berada di tingkat 4. Akhir wujudnya the fourth floor. Budak tingkat 4. Ini semua orang tahu. Kesan daripada itu, UMNO mula berada dalam keadaan yang terumbang-ambing apabila kita tidak lagi mendapat sokongan 2/3 majoriti. Itu pertama. Yang kedua, kemarahan Parti Keadilan. Jangan lupa keadilan dia ada juga pengaruhnya. Dan mereka berjaya memikat anak-anak muda. Kerana anak-anak muda merasakan bahawa diri mereka tersisih. Ini kesilapan UMNO juga. Bukan tak ada silapnya. Sebab kesilapan pimpinan UMNO di peringkat bahagian. Yang mahu mengasingkan, mahu mengenepikan. Kamu ni nanti ni cabaran padaku. Budak anak-anak muda yang baru keluar dari universiti. Sepatutnya mereka disantuni. Berbeza dengan pimpinan terdahulu. Dulu, zaman Allahyarham Datuk Harun Idris, anak-anak muda yang balik keluar dari London, kalau usia dia bawah 30 tahun, yang mana dia seorang peguam ataupun doktor, dilantik sebagai ahli esko dalam pergerakan pemuda. Kerana nak mendidik untuk masa depan. Sebab UMNO harus menyediakan pemimpin masa depan. Begitu juga almarhum Tun Razak membicarakannya kepada Yang Berhormat Maulana Tengku Razali. Itu 6 hari sebelum almarhum Tun Razak meninggal dunia. Ini yang diceritakan oleh Tengku Razali pada saya. Dia kata almarhum Tun Razak minta, dia kata dia balik nanti, waktu tak tahulah dia nak meninggal dunia, dia kata balik nanti pastikan ada 2 isu.
Pertama, selamatkan Datuk Harun. Dia kata ada kesilapan ni. Sebab dia dah tahu bahawa ada ancaman komunis yang menguasai, yang memang menginaya kepada Datuk Harun Idris. Sebenarnya jangan nafikan hal ini. Akhirnya Datuk Harun Idris dipenjarakan selama 6 tahun. Bagaimanapun UMNO membela Datuk Harun. Dari dalam penjara dia bertanding. Dia menang sebagai naib presiden UMNO. Sebab UMNO merasakan kesilapan telah dilakukan oleh Tun Hussein On yang memenjarakan Datuk Harun. Jadi ahli-ahli warga UMNO bila Datuk Harun bertanding, mereka nakkan juga Datuk Harun. Walaupun benda ini kalau nak ikut dari segi undang-undang sekarang, mana boleh banduan bertanding sebagai pemimpin dalam parti politik? UMNO kata no. Sebab kita waktu itu memerintah. We are the government. Parti menguasai kerajaan. Dan kita merasakan bahawa pemimpin kita sudah terinaya. Perlu pembelaan. Waktu itu. Dan begitu juga dengan Tun Razak beritahu pada dia Abang Batu Berari. Nak masuk, okeylah. Cucu saya ni. Okey, bye-bye dah. Kita tengah panah ni. Dan kemudian, begitu juga, Tun Razak minta Yang Mohd Malik Tengku Razali balik nanti pastikan agar Anwar Ibrahim dibawa masuk dalam UMNO. Kerana melihat wibawa beliau sebagai tokoh politik masa depan. Kerana beliau waktu itu memimpin WAMI, satu pertubuhan angkatan pemuda-pemuda Islam satu dunia. Dan beliau kata sayang kalau tak berada dalam UMNO. Maka dibawa Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk UMNO. Dan jangan lupa saya tak tahulah kalau mereka yang sezaman dengan saya waktu itu, mereka juga mendewakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehinggalah berlakunya tragedi pada tanggal 2 September 1998. Dan beliau dipecat. Bila dipecat, banyaklah cerita kemudian. Dan saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim tak adalah banyak sangat dari sini nak katakan korupsi. Dia tak ada korupsi. Cuma masalahnya itu. Masalah itu terpulang pada mahkamah lah. Beliau telah pun melanggar hukumannya. Dia kenapa pula kita nak memisahkan? Kalau UMNO boleh membela pemimpinnya, takkan tak boleh? Saya tak tahulah. Jadi, warga ini Parti Keadilan merasakan mereka wajib bertanggungjawab untuk membela Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab mereka merasakan Datuk Seri Anwar Ibrahim terinaya. Sebab itu mereka mewujudkan reformasi. Ini jangan lupa, ini sejarahnya. Selepas itu, perjalanan politik ini berjalan berterusan lah. Dan dalam keadaan-keadaan begini, saudara, saya nak bagi tahu MIC yang kita pikul selama hari ini, supaya saya tak lari jauh sangat, dia mendesak itu, mendesak ini. Kalau nak keluar-keluar lah, tak ada masalah. Begitu juga MCA. Saya ingat lagi dalam tulisan saya, sebelum pilihan raya umum, saya kata tak kena gaya MCA, MIC gulung tikar. Sebab rakyat tidak melihat segala perjuangan mereka untuk membela rakyat. Lain tak ada, penuh dengan resis. Jadi akhirnya bila rakyat tak terbela, kehidupan rakyat tak disantuni, rakyat menolak. Waktu itu, dan angin waktu itu, tsunami yang datang menerpa, akhirnya pada tanggal 9 Mei 2018, maka gagallah UMNO Barisan Nasional untuk menubuhkan kerajaan. Saya mengulangi benda ini, jangan saudara boring, saudara, untuk saudara jelas. Dan waktu itu, Yang Berhormat Datuk Seri Najib, dia gentleman, dia macam Tun Razak. Dia gentleman, okey dah kalah, tak apalah, serahlah kuasa ni. Tak ada pula dia nak mewujudkan scheme of thing. Yang saya katakan, nak mewujudkan beli orang, panggil orang melompat. Dia tak ada. Tak ada scheme of thing. Ataupun tawar orang ni. Bukan tak boleh tawar orang. Kerana waktu itu, UMNO Barisan Nasional ada 79 kursi. Dengan 79 kursi, nak cari lebih kurang 35 kursi je lagi. Apa dah masalah? Kalau tak, dan tapi beliau gentleman, tak apalah, jalan. Begitu juga apabila 22 bulan kita melihat pentadbiran Pakatan Harapan. Saudara ramai jangan marah dengan saya. Saudara bersimpati dengan puak-puak yang sana waktu itu. Itu realitinya, saudara. Kan? Kata PBM. So, jadi, apa jadi? Selama 22 bulan, rakyat menderita. Macam-macam cerita yang kita dengar. Dan akhirnya, negara berada dalam keadaan yang limbu. Dan berlaku langkah Sheraton. Bila datang langkah Sheraton, kita merasakan bahawa ini kerajaan dulu, kamu PH. Rakyat dah pilih PBM. Berteruslah. Dan kita berlapang dada. Tapi kita mengharapkan waktu itu orang kata ada ubi, ada batas. Ada budi, ada perlulah dibalas. Maksudnya janganlah kamu menekan. Ini bukan masalah tentang isu mahkamah. Tidak, saudara. Saya nak beritahu terus terang. Banyak orang tersalah. No. Sebab Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri tidak mahu
mengambil sebarang jawatan kerana dia nak membersihkan dirinya, kerana dia waktu itu sudah pun mengalami tuduhan apabila Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. This is the situationnya. Ini realiti. Jangan kita menafikan. Bila Zahid Hamidi tak mahu membawa semua ahli-ahli UMNO dan membubarkan UMNO. Dia kata tak boleh lah saya sebagai Presiden. Kerana itu dia dihadapkan ke mahkamah. Carry on lah, dia fight. So bila berlaku langkah Sheraton, dia tak nak pegang pejabatan. Dia kata let me clean up myself ini apa di mahkamah lah. Tetapi dengan syarat jangan ada tangan-tangan gaib yang menguasai mahkamah. Cukup-cukuplah kita menjadi politician menguasai mahkamah. Sebab kita hendak dunia luar melihat kita ini negara rule of law. Ini realitinya. Tapi hari ini mereka orang beranggapan bahawa mahkamah pun masih lagi dikongkong oleh pihak pemerintah. Ini bahaya. Kesan daripada itu tentulah pelabur tak berani datang ke Malaysia. Ekonomi kita merosot. Kesannya bila orang tidak yakin pada sistem keadilan di negara kita ini. Jadi beliau tak mau pegang apa-apa jawatan. Begitu juga dengan Tuan Guru Haji Hadi. Pun bersama-sama bila kata kalau Zahid tak mau apa-apa jawatan, dia pun tak maulah. Cuma dia kata kalau nak lantik dia juga, lantiklah dia sebagai duta ke negara-negara Islam. Kerana dia mewakili Parti PAS. Sebab dia nak melihat keadaan sebenarnya, permasalahan negara-negara nak dibawa balik ke Malaysia untuk dikongsi bersama. Itu keadaannya. Tak lebih daripada itu. Saya memberi pencerahan. Saudara nak kata lebih daripada saya tak mau campur lah. Itu terpulang pada saudara lah. Saudara mungkin ada yang telah pun termakan, segala macam-macam kelemahan, segala kebencian. Terpulang lah. Macam saya katakan, sebagai contoh. Apabila pembicaraan terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi diadakan, bahawa sebanyak 87 tuduhan dilakukan. Sebenarnya, masalah satu je, itu syarikat, itu Yayasan Akabudi. Bukan ada 10 company, 20 company, tidak. Yayasan Akabudi. Dan kerana ada 42 kepencet yang digunakan untuk membayar yang pada mereka mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi sudah menyalahi di bawah akta yayasan. Dan kemudian berterutanlah ini sampai 87. Masalahnya pada Yayasan Akabudi. Dia tunggulah. Dan sekarang ni Yayasan Akabudi masih lagi di dalam perbicaraan. Dan sekarang ni kita menunggu apakah Hakim Lawrence merasakan ada prima facie. Kalau ada prima facie, maka barulah peguam-peguam Datuk Zahid akan berhujah, akan mengemukakan dia punya saksi, memanggil balik saksi. Maka waktu itu barulah ada pertembungan. Sebagaimana saya katakan, di mahkamah, pendakwa raya akan memimpin mahkamah sebaik mungkin untuk mengatakan yang dituduh itu bersalah. Dan peguam pula, dia sebaik mungkin akan mempertahankan orang yang dituduh supaya tidak dilihat bersalah. Kerana no one is guilty unless proven by the court. Ini gambaran selalu kena jelas. Jangan sekarang masalah kita ni bila tuduh saja salah. Ini bahaya saudara. Seolah kita mendahului mahkamah. Jangan begitu. Jadi hina lah. Jadi Presiden UMNO dihina lebih awal lagi. Sebelum isu Halo ni, dia dah dihina lebih awal lagi. Kes 87 kena berhenti. Kena tengok juga dia punya insiden, chronological of event. Kenapa dia dihadapkan ke mahkamah? Dia dihadapkan ke mahkamah semata-mata kerana nak mempertahankan UMNO. Yang saya hairan, kenapa warga UMNO pula boleh bersekongkol, boleh terpengaruh dengan apa orang kata pada dia dan tonjam pada Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini saya hairan. Ini yang saya katakan, aku hairan. Kenapa begitu jadinya? Nah, sekarang ni cerita tentang rakaman perbualan Datuk Zahid dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang direkodkan. Sebab saya kata, halo. Pertama-tama sekali, okeylah. Sekarang sebenarnya Datuk Zahid sudah pun membuat penafian. Okey, saya tadi pergi pejabat UMNO, tak dapat jumpa dengan beliau. Saya berjumpa dengan pegawai. Mereka buat penafian dan menyerahkan perkara ini kepada pihak polis untuk menyiasat. Itu satu bab. Bagi saya, pandangan saya, bagi itu tak perlu nak nafi pun. Saya kata, benda dah ada, okey lah. Itu apa masalahnya? Isunya apa? Isunya apa? Dalam isu perbualan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Kalau benda itu berlaku, isunya apa? Adakah dikatakan Datuk Seri, kalau sekarang ni, lepas ni besok, kita jatuhkan kerajaan, Datuk Seri Perdana Menteri, pastikan kes saya lepaskan ya. Itu boleh. Ini tak ada. Cuma yang kita dengar, halo, yes, wah hebatlah Zahid. Sebab hubungan mereka dari dulu lagi.
Dari dulu lagi adanya hubungan. Jangan dinafikan. Masalahnya mereka cuba nak menafikan. Seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu alien to the UMNO. Ini jadi masalah. Jangan lupa beliau pernah menjadi timbalan presiden. Waktu beliau menjadi timbalan presiden, Datuk Seri Zahid Hamidi adalah ketua pergerakan pemuda. Cuma janganlah waktu beliau jadi timbalan presiden UMNO, anda cium tangannya bagi nak. Anda bodek kerana waktu itu beliau sebagai Menteri Kewangan. Anda juga mendapat laba. Saya tak ada apa-apa. Saya melihat mereka-mereka sekarang ni yang maki hamun Anwar Ibrahim ni adalah orang-orang yang mendapat bahagian, yang mendapat laba juga. Dan sekarang ni kerana dia di luar. Janganlah di luar tu di palang sepi. Ini keadaan sebenarnya. Jadi kalaulah dia hubungan itu ada, saya mengatakan kalau benar Datuk Zahid yang menghubungi, ini presiden. Sebab saya jumpa saya tak dapat jumpa Datuk Zahid. Tapi yang saya dapat bahawa keadaan sekarang ini bahawa beliau menafikan. Dan kalau gitu keadaannya kita tunggu. Kita tunggulah. Kerana kita nak tengoklah macam mana. Dulu pun kita ada juga videotip dan sebagainya. Okey, videotip antara Datuk Azmin Ali dengan Hafiz. Sampai sekarang masih belum dapat dibuktikan. Ini soal video-video ni susahlah nak cakap. Zaman teknologi sekarang ni. Sebab tu saudara kalau nak cakap apa semua pun berhati-hati. Sebab orang boleh tip saya tak ada takut. Sebab tu telefon saya orang nak cakap lah. Sebab saya tak ada apa-apa. Nak tip ke tak tip ke carry on lah. Saya akan berhubung dengan semua orang. Sebab bagi saya semua orang adalah sahabat. Sama ada saudara suka tak suka pada saya mana tahu apa yang ada dalam hati anda. Jadi saya beranggapan kita menyantuni semua orang. Berbalik pada kisah Datuk Seri Zahid Hamidi, mungkin ini kemungkinan pemikiran saya. Mungkin saya silap. Ini sebab saya kata, mungkin saya silap. Saya ingin memberi pencerahan. Itu saya nak beritahu Saudara Rahman. Sabarlah dulu. Saudara ni tak sabar. Kenapa? Suka sangat nak tengok orang maki hamun sana. Relax lah, brother. Saya nak bagi pencerahan. Ini saya kadang marah juga. Rahman ni masuk, dia provoke saya. Saya bukan tak tahu latar belakang saudara. Saudara juga adalah berkawan ahli UMNO. Sekarang saudara tidak lagi ahli UMNO. Saudara ahli Parti Pribumi. Tentulah saudara marah kalau saya beri pencerahan begini. Relax lah, brother. Saya menyantuni anda. Relax, brother. Saya tahu lah, kita jumpa biasa minum dekat ini dekat Riverside tu. Okey lah, relax lah. Saya setengah memberi pencerahan. Okey, kalau saudara rasa hebat, saudara buka lah gelanggang saudara. Supaya orang dapat dengar pula anda punya argument. Saya melihat bahawa kemungkinan, kalau benar dia bercakap. Okey, kalau benar, mungkin inilah sebagai persiapan awal. Saudara jangan lupa semalam saya dah bagi tahu. Saya dah bagi tahu semalam. Saya dah bagi tahu 2 malam dulu. Saya dah bagi tahu 3 malam dulu. Sebab saya melihat pola-pola politik ini berasaskan pada pengalaman saya. Bahawa ini juga akan terjadi. Mula-mula saya meramalkan besar kemungkinan Muafakat Nasional akan hancur. Kerana kita mengundang hadirnya ular berbisa, iaitu Parti Pribumi Bersatu. Yang mengundang ni puak-puak yang sekarang ni sedang menentang Datuk Seri Hamidi lah. Ini keadaan. Jangan cuba mengalihkan peraduan. Sebab saya nak bagi tahu Datuk Seri Anwar Musa pun pernah satu ketika membayangkan pada 18 Mac 2017. Kita ada rekod semua. Tan Sri Anwar Musa menyatakan bahawa Parti Pribumi Bersatu Malaysia dilahirkan hasil usaha DAP. Itu kenyataan Tan Sri Anwar Musa. Hari ini dia mendewakan Parti Pribumi Bersatu ni bagai anak. Tanggal 18 Mac, sila refer. Tan Sri Anwar Musa menyatakan ini dilaporkan oleh bernama satu agensi kerajaan. Jadi kemudian dia juga pernah menyatakan bahawa dalam keadaan new politik hari ini bahawa seharajanya UMNO memikirkan untuk bekerjasama dengan DAP. Dia tak kata PKR dengan DAP. Dia pernah menyatakan begitu. Dan sekarang ni dah pola-pola apa semua maki orang. Saya relax lah. Relax saja. Sebab bagi saya ini, sebab dia kata semasa menjadi Ketua Agung UMNO, dia juga pernah melontarkan pandangan agar UMNO menjalinkan kerjasama politik bersama PKR dan DAP. Ini kenyataan dia. Sebab itu orang kata sebelum kita nak bercakap, kena fikir. Ini. Dan sekarang ni antara Datuk Seri Zahid Hamidi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalaulah benar dia bercakap. Kalaulah benar, okey, mungkin beliau membuat persiapan. Kerana hari ini Muafakat Nasional sudah berjaya
untuk dibunuh. Saya dah bagi tahu berkali-kali, Muafakat Nasional ini adalah mimpi ngeri kepada PBM. Muafakat Nasional ini adalah mimpi ngeri kepada mereka-mereka yang dulu ada pada UMNO dan PAS. Tapi mereka merasakan kalau berada dengan adanya Muafakat Nasional, maka dia dapat jadi menteri dan sebagainya, mahu dipertahankan, maka gunakanlah Muafakat Nasional ini. Akhirnya Muafakat Nasional retak dan berlaku perbalahan. Saya berdoa agar warga PAS tidak mengizinkan, walaupun mungkin berlaku perpecahan dalam Muafakat Nasional, tapi santunilah calon-calon yang baik yang mungkin didatangkan oleh UMNO. Satu. Yang kedua, dulu mereka mengatakan bahawa UMNO ini mahu diharamkan. Adanya usaha 16 orang bawa kes ke mahkamah kerana UMNO tidak menjalankan pemilihan asalnya, tapi kes itu telah pun dibuang. Okey, jangan lupa. Kemudian ada usaha mengatakan bahawa UMNO tidak menghantar borang 9. Ini saudara jangan lupa, ya 2 tahun dulu. Apabila saja Datuk Seri Zahid Hamidi menjadi Presiden UMNO, beliau tidak mahu mengikut kehendak Tun Dr. Mahathir, membawa semua ahli parlimen menyokong PBM. Maka dicari kesalahan. Antara kesalahannya adalah apabila UMNO tidak menyediakan borang 9. Saya kena tahu, pendaftaran UMNO ini bukan dibuat di ibu pejabat. UMNO bukan parti dari atas ke bawah. Dia dari bawah ke atas. Pendaftaran UMNO setiap cawangan. Jadi dicari kesilapan. Kerana itu, Mesyuarat Agung Cawangan mestilah ada dia punya minit. Minit itu hendaklah disertakan dengan borang 9. Sebanyak 22,000, brother. Waktu itu Tan Sri Anwar Musa Susah Agung. Yang saya katakan dulu, mampir satu lori bawa pergi ke ROS. Itu usaha pertama. Kedua, untuk menghancurkan UMNO. Tak dapat juga lagi. Kemudian datang lagi ke mahkamah. Dan hari ini juga diusahakan lagi. Usaha mereka untuk membunuh UMNO. Dan ini kenyataan yang saya dengar sendiri daripada mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu persidangan parlimen, bukan yang terbaru, yang sebelum itu. Dia kata, Kamal, nak beritahu kat you lah. Sejahat-jahat, dia kata, I takkan bunuh parti di mana mak bapak I jadi ahli dia. Tak sampai hati I lah. Dan saya juga berborak dengan orang daripada parti PKR. Waktu itu mereka dalam kerajaan, saudara. They are in the government at that time. Perdana Menterinya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Dalam Negeri waktu itu Tan Sri Muhyiddin. Jangan lupa, ini keadaannya. Dan memang ada usaha untuk mengharamkan UMNO. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, jangan. Kerana kalau usik UMNO ini, orang Melayu akan bangkit. Melayu tidak boleh kalau kacau aja UMNO ni, orang Melayu akan bangkit. Jadi mereka merasakan, okey, kalau begitu mesti kalaulah bunuh UMNO, maka ahli-ahli UMNO saya dah bagi pencerahan seminggu dulu, maka ahli-ahli UMNO ni akan berada dalam Barisan Nasional. Jadi untuk itu Barisan Nasional mesti dibunuh dulu sebelum bunuh UMNO. Dan jangan lupa, UMNO tak boleh bernaung dengan Muafakat Nasional. Sebab itu Muafakat Nasional dibunuh. Barisan Nasional out. Ini dia punya plan 1, plan 2, plan 3. Plan 3 adalah untuk mengharamkan UMNO. Saya kata, jalanlah kalau anda berkuasa. Anda dah berkuasa. Nak buat macam mana? Kita tak ada kuasa. Memanglah saya tahu, saya dah bercakap berkali-kali. Datuk Seri Zahid Hamidi juga mempunyai saham atas masalah yang kita hadapi. Kerana beliau juga bersetuju untuk meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Orang yang tak bersetuju Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, satu orang, iaitu Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Berkali-kali saya cakap, kerana Tengku Razili Hamzah tidak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin. Bila kita katakan tak apa, ada Muafakat Nasional, dia kata bahaya, berhati-hati. Kerana PASnya selalunya main kayu tiga. Ini dia dah bagi tahu. Sebab itu dia bagi tahu kalau boleh tariklah sokongan daripada PBM ni. Dia dah bagi tahu 4 bulan dulu, 5 bulan dulu. Tapi orang melihat ini sebagai dia suruh buat itu sebab dia nak jadi Perdana Menteri lah. Ini yang saya marah. Bukan Tengku Razali nak berebut. Dia kalau nak jadi Perdana Menteri, waktu kecoh langkah Sheraton, waktu itu istana dah tanya, payah-payah Ayali aja lagi Perdana Menteri. Dia kata tak mau. Tak boleh tuanku. Saya dah refer balik kenyataan saya lepas. Sedangkan kadang-kadang saudara dengar lupa. Saya ingat apa yang saya cakap. Bahawa Tengku Razali bagi tahu pada istana, dia kata tak boleh tuanku sebab UMNO minta, kami dah bersetuju untuk diadakan pilihan raya. Tapi bila akhirnya istana kata dalam keadaan sekarang ni COVID lah, baru lagi pilihan raya apa semua tu, lantiklah seorang-seorang, okey lah dia tunggu. Akhirnya disetujui antara PAS dengan UMNO, iaitu PAS dan Barisan Nasional dalam Muafakat Nasional, Tan Sri Muhyiddin.
Bila Tan Sri Muhyiddin buatlah SD. Saya semua menyuarakan apakah pelantikan seorang Perdana Menteri itu melalui SD. Ini kesongsangan dalam politik. Tak apalah. Tegur dia kata, okey lah, carry on lah. Tak ada masalah. Dan berlakulah kebobrokan demi kebobrokan apabila Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Apabila dilihat Parti Pribumi Bersatu ini sudah pun besar dengan scheme of thing. Saudara jangan lupa. Sila buka dalam internet. Apa kata Tan Sri Muhyiddin? Orang UMNO tak susah. Kita offer je dia. Bagi jawatan menteri, bagi jawatan timbalan menteri, bagi JLC. Dia apa kita boleh tawan mereka. Kan kita boleh jadi besar. Itu ada kenyataan. Jadi kerana itu usaha dilakukan. Jadi bila usaha dilakukan itu, barulah UMNO ini akan diganapkan. Matlamatnya untuk mengambil alih tempat UMNO. Saya kata mana boleh. Kerana Parti Pribumi Bersatu bukan Parti Melayu. Saya anak Melayu. Aku anak Melayu. Saya anak Melayu, saya nakkan Parti Melayu. Itu UMNO. Kalau nak bunuh UMNO, bagi saya kita akan pertahankan at any cost. Jadi, kerana Parti Berbumi membuat pengumuman bahawa parti tersebut membuka keahlian kepada bukan Melayu. Sebab itu saudara melihat perogol daripada DAP pun boleh menyertai Parti PBM. Santara yang bilang berada kat New Zealand itu juga berada dalam PBM. Dan ia bukan sebuah parti politik yang berteraskan Melayu. Ini realiti saya. Jadi mereka nak bunuh UMNO. Tujuan nak ambil tempat UMNO. Jadi dalam keadaan begini, ke mana warga UMNO nak pergi? Jadi bagi saya, Datuk Seri Ahmadi merintih jalan. Kerana mereka dah tunjuk scheme of thing, mereka dah tunjuk cara mereka, kita pun ikut cara mereka. Sebab pilihan raya PRU yang ke-14 2018 dulu pada 9 Mei, Parti Pribumi Bersatu bertanding menggunakan lambang keadilan. Jangan lupa, ini don't forget the incident. Kalau UMNO diharamkan, Barisan Nasional dah tak ada. Muafakat Nasional robek serobek-robeknya. Apa choice? You nak supaya ahli UMNO ni masuk dengan PAS? Berkali-kali kata tobatlah home, tak boleh. Budayanya berbeza sangat. Nak ahli UMNO menyertai PBM? Minta ampun lah minta ampun lah. Sebab kita dah tahu musuh kita. Sebab kita tahu mereka menghancurkan kita. Takkan kita nak masuk menyertai dengan mereka? No way. Di dalam keadaan begitu, mungkin ada jambatan. Maka Datuk Seri Anwar Ibrahim membuka ruang. Kalau benar tu berlaku, kalau tak ada nanti berjalanlah bertanding saya dan gentleman. Itu keadaannya, situasi. Jadi bagi saya sekarang ni, saya pergi ke pejabat tadi, saya berjumpa dengan pegawai, mereka kata tak ada. Okey. So bagi saya apa isu dia? Ya cuma saya kata kenapa nak dinafikan? Kalau betul ada, mengaku je habis cerita. Saya tahu bahawa masalahnya kerana Datuk Seri Zahid Hamidi sudah pun menzahirkan dalam ucapan dasarnya. Waktu penggulungan dalam Perhimpunan Agong UMNO, dia kata no DAP, no PKR, no PBM. Jadi warga PBM ni kata nak membayangkan bahawa Datuk Zahid Hamidi ini seorang yang pembohong. Cakap pentah begitu. Jadi sekarang ni dia boleh cakap dengan Anwar Ibrahim. Dia baik dengan Anwar Ibrahim. Itu aja cerita dia. Isunya nak tunjuk pada rakyat Zahid Hamidi, no Anwar, no PBM, no DAP. Waktu yang sama dia bercakap, boleh bergelak-gelak ketawa. Itu je isu dia, supaya menggambarkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni seorang pembohong. Bagi saya kalau isu itu tak apalah, benar lah dia nak bohong ke. Siapa yang benar bercakap benar? Siapakah mereka yang bercakap benar hari ini dalam politik? Tanya Dr. Mahathir, pernah dia bercakap benar? Sekejap cakap begini, cakap begitu, cakap begitu, cakap begini. Akhirnya tipu semua orang. Dia tipu Tengku Razali, dia tipu Musa Hitam. Rata dia tipu. Tu kalau ikut Dr. Mahathir. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tipu rata juga. Jadi asal nama saya pemimpin politik ni, mereka meladani the art of deceiving. So bagi saya tak ada masalah. Jadi kalau dia tipu, kalaulah Datuk Zahid katalah seandainya benar bercakap. Jadi apa masalahnya? Jadi yang sebenarnya mereka berada dalam ketakutan hari ini. Takut kerana keputusan Perhimpunan Agong UMNO telah memutuskan bahawa ahli-ahli parlimen dan menteri-menteri kena menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Selewat-lewatnya adalah 1 Ogos. Ini ada deadline. Bagaimanapun besar kemungkinan lebih awal. Sebab pada hari Sabtu minggu lepas saya berjumpa dengan Dr. Seri Hamidi. Saya tanya bila bang? Dia kata soon. Jadi sebenarnya sudah diadakan mesyuarat Biro Politik.
Dan beliau sedang menangani benda ni. Dan saya yakin benda ni akan berlaku sebelum habis tempoh bulan puasa. Besar kemungkinan penarikan ini berlaku dalam Januari, Februari, Mac, April ataupun dalam bulan Ramadan. Cut off. Jadi supaya lepas raya nanti boleh ada pilihan raya. Ataupun terpulang pada Duli Yang Maha Pertuan Agong memelantik siapa saja dipikirkan untuk menjadi interim Prime Minister. Masalah sekarang ni, mereka yang berada di sana tu, yang menyokong Tan Sri Muhyiddin, yang berada dalam kabinet ni, dia lupa. Berkali-kali saya kata mereka lupa pelantikan Perdana Menteri terpulang pada Agong. Bukan kuasa kita. Betul, parti boleh mengutarakan, parti kita kena awal ni. Tapi kalau Agong kata tak nak, tak jadi juga. Kalau Agong kata it's not Anwar Ibrahim, takkan jadilah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi nak risau apa? Nak risau apa? Cuma saya pesan, pilihan raya 2018 yang lalu, PBM menggunakan lambang keadilan, DAP menggunakan lambang keadilan, orang keadilan gunakan lambang keadilan. Mereka menang. Mereka menang dengan kursi yang begitu besar. Kita cuma dapat 79. Mereka dapat 130 lebih. Waktu itu berhati-hati saya, kerana waktu itu Anwar Ibrahim berada di penjara. Hari ini, dulu saya dah cakap, hari ini Anwar Ibrahim sudah berada di luar penjara. Dia berada di medan. Dia akan memimpin peperangan ini. Ini yang membuatkan ketakutan yang amat sangat bagi pihak PBM. Kalau UMNO dah baik, apa dah masalah? Kita dah baik, bantailah kalau nak. Sekarang hari ini, kedudukan hari ini, mana-mana parti mengatakan dia boleh membentuk kerajaan lepas pilihan raya nanti singular. Sama ada Perikatan Nasional ke, Barisan Nasional ke, PKR ke, DAP ke, mana-mana parti. Kalau mengikut realiti atas meja hari ini, tak ada satu parti pun yang boleh membentuk kerajaan, melainkan ada berlakunya campuran. Kalau berlaku campuran, di sini saya katakan, mana keberuntungan? UMNO kena fikir yang mana lebih untung supaya berlaku kestabilan. Seandainya UMNO sebab itu Datuk Seri Zahid mengatakan kita mesti dominan. Saudara tidak dengar ucapan dia, mesti dominan. Dan adanya jajaran baru. Ada jajaran selepas pilihan raya umum, bukan sebelum. Datuk Seri Zahid tak kata dia nak kerjasama dengan DAP dan apa semua. Itu dia kata no DAP, no PKR, no PBM sebelum pilihan raya. Sebab kita nak tangani, okey, calon kita banyaknya bertanding. That's all. Lepas pertandingan, bila ada saja bentukan kerajaan nanti, sebab itu kita kena dominan. UMNO kena harus berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin kursi. Saya menyangkakan sekitar dalam 70. Paling-paling pun UMNO boleh menang 70. Kalau UMNO menang 70 kursi, Parti Keadilan boleh dapat lebih kurang 50 kursi. Dua ni saja dah boleh tubuh kerajaan. Dah ada 120, tak masuk Sabah Sarawak. Kalau Sabah Sarawak ada menyokong, dah ada 130, 140. Malahan, kalau berlaku waktu itu, DAP pula kata, dia dah, MCA dah harus, dah huyuk, MIC dah huyuk. Cantum, kita akan ada total majority. Adalah kerajaan yang stabil. Saudara tidak menghayati ucapan Datuk Seri Presiden. Dia kata, negara politik stabil, negara stabil. Dulu, ekonomi kita mantap, kerana kita stabil. Saudara Long Lik Long, no UMNO, itu anda punya pasal. Kenapa salahnya no UMNO? Tak apalah anda orang-orang PBM. Okey? Sebab antara warga PAS dengan warga keadilan itu bukan sama aja kewalakan mereka pada PBM mereka. Ahli-ahli PKR ni, mereka whatever yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap, mereka ikut. Yang tak nak ikut, yang puak-puak dengan Azmin. Jelas sekarang ni. Terus sekarang ni mereka merencanakan. Sebab itu saya katakan Azmin Ali teruk kena kerjakan oleh PKR punya ahli di Gombak. Sebab itu dia sekarang ni tercari-cari. Mungkin nak tanding Putrajaya, nak tanding dekat Putrajaya, nak tanding, tercari-cari sebab dia sudah gentar. Dia akan diajar sepenuhnya. Begitu juga Zuraidah saya katakan. Kalau turun ada Nurul Izzah bertanding di kawasan Ampang, wuyuk. Nah, ini keadaan. So dalam keadaan sekarang ni kita harus melihat selepas pasca pilihan raya. Jadi soalnya sekarang ni, Datuk Zahid Hamidi bercakap ke, tak bercakap ke, soal dia nafi, tak nafi ke, bagi saya tak ada isu. There is no issue. Saya harap saya faham. Bukan saya nak membelakan, tidak. Saya memberi pencerahan saya supaya kita fikir. There is no issue. Melainkan kalau dia kata, okay Sri, you become the Prime Minister. Itu lain.
Itu mereka dia kata, okey, kita merge lah lepas ni antara UMNO dengan PKR. Itu lain. Ataupun dia kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim, I think this now time ni, you take over lah. Itu lain. Tak ada. Dia kata, Anwar memuji. Yang menghubungi beliau, bukannya dia menghubungi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menghubungi Datuk Seri Zahid Hamidi. Bukan Datuk Seri Zahid Hamidi menghubungi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, hello. Zahid, kuatlah hang, baguslah apa. Ya, dia kata siapa gurunya? Guru dia orang cakap tu lah kan. Sebab dulu waktu dia jadi timbalan presiden, Zahid Hamidi sebagai ketua pemuda. Waktu dia jadi ketua pemuda, itulah yang merupakan hari malang bagi Zahid. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, you kena suarakan KKN. Inilah merupakan cetusan yang membuat Dr. Mahathir benci dengan Zahid, benci dengan Anwar Ibrahim. Kerana waktu itu berlaku di Indonesia, iaitu Amin Rais mewujudkan protes jalanan berhubung dengan korupsi, kronisme, nepotisme. Kita sambung malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.